Ya, Alhamdulillah. Kita telah melihat iklannya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, sekarang ni kita lihat pula untuk penyakit kencing manis. Ingat ya, ada formula-formula. Bukan doktrin, dia panggil disiplin. Disiplin. Dia ada dia punya formula-formula, filosofi dia. Macam orang belajar usul fiqh lah. Dia ada pegangan-pegangan dia. Orang belajar nahu macam tu juga ya. Begitu juga dengan Desian Herba ni. Dia ada satu filosofi dia. Apa dia? Orang penyakit kencing manis mesti diubat dengan sesuatu yang manis. Mesti diubat dengan sesuatu yang manis. Misalnya apa? Kulit kayu manis. Macam mana? Ambil kulit kayu manis itu, letak ke dalam gelas saja. Gelas yang ada air hangat, air panas. Biar sampai dia dingin, minum. Air itu manis tak? Manis sebab ada kulit kayu manis. Untuk apa? Penyakit kencing manis. Masya Allah. Kulit kayu manis ni ada dua. Satu dipanggil cinnamon. Satu dipanggil cassia. Yang jadi ubat tu ialah kulit kayu manis yang nipis itu. Yang nipis. Yang nipis itu dia panggil cinnamon. Macam kita guna dalam kopi kita, cinnamon inus. Dia termasuk dalam keluarga teja. Yang tebal yang kita tengok kulit kayu manis yang duk jual kat luar tu, itu bukan kulit kayu manis, itu namanya cassia. Itu tebal, manis juga. Tetapi yang jadi ubat yang mana? Yang nipis itu. Kebanyakannya kulit kayu manis kalau di Indonesia ada kulit kayu manis liar duduk dalam hutan tu, yang kulitnya nipis. Itu adalah di antaranya. Kalau yang ada kat Malaysia ni kebanyakannya ada yang nipis, ada yang tebal. Dia datang daripada India. Jadi kita kena pilih lah. Jadi kena pilih yang nipis. Jadi kulit kayu manis boleh guna untuk ubat kencing manis. Baik, begitu juga dengan pokok lembar. Lembar ini, ya, bagi mereka yang telah ikut sijil, Pak Ji dah terangkan pokok lembar tu macam mana. Dalam hutan ada pokoknya itu seperti daunnya seperti daun kunyit, tetapi agak sikit keras dan urat-urat daun itu agak lebih nampak jelas. Dan ada bunga warna kuning. Ada buah. Bunga tu kalau kita ambil, buah itu kita makan, dia manis sekali. Lepas itu kita minum air, dia terus manis. Dia ada sakarin untuk kencing manis. Pokok tebu gajah manis untuk sakit kencing manis. Begitu juga nak cari tebu gajah susahlah dalam hutan belantara, kecuali ambil dalam kopi radik. Sebab tu orang duk sebut kopi radik ini boleh tak digunakan untuk ubat kencing manis? Sebab dia ada gula. Boleh tak dia digunakan? Boleh. Untuk ubat kencing manis. Tetapi syaratnya mesti ada satu proses penyimpanan. Bancuh dia, masukkan ke dalam termos, simpan, minum besok hari. Ataupun belah pagi, minum pada sebelah petang. Sebab apa? Sebab baru dia keluar semua. Bila masuk ke dalam termos itu, dia panggil termos itu jaket. Kita pasangkan di dalam termos, masukkan. Panas itu menarik keluar air itu. Menarik keluar semua hasiat-hasiat daripada pokok tebu gajah pun keluar. Pokok leban pun keluar. Halban itu untuk penyakit kencing manis. Di Pontianak, halaban dia panggil. Halaban. Kita panggil halban. Atau orang panggil laban. Laban. Itu untuk ubat kencing manis. Terbukti dalam pengkajian sains. Dua dah bahan. Akar larak, astringent untuk kencing manis. Tongkat ali, pahit untuk kencing manis. Mengkudu untuk ubat kencing manis. Apa lagi? Cuba kita tengok. Tebu gajah, mengkudu, halaban, pokok apa ni? Tongkat ali. Lagi apa dia? Pokok mata pelanduk. Mata pelanduk tu kan
Astringent untuk kencing manis. Hampir-hampir 7 herba tersebut terjalawang. Terjalawang adalah untuk kencing manis. Hampir-hampir semua 7 herba itu untuk sakit kencing manis. Tapi bila kita masuk dalam gelas, dalam cawan, cangkir, pertama air yang banyak. Air yang banyak, dia punya konsentrasinya dah lari. Sebab tu kena beli cangkir HPA. Cangkir HPA tu wajib kena beli. Nak jadi ubat kan? Kemudian kita aduk itu lama. Iaitu aduknya mesti ingat arah seperti orang bertawaf. Tawaf sudahnya. Berapa? Sebanyak 61 kali. Tapi air itu masuk separuh saja. Separuh saja dulu. Kemudian tambah air lagi, aduk lagi sebanyak 16 kali. Cuba kita kira tengok. 16 dengan 61. Jadi 77. 77 kali. 7. Angka 7. Angka 7. Maka selepas itu masuk dalam termos. Termos HPA yang berkualiti tinggi tu. Kalau beli termos yang murah tak jadi termos HPA. Simpan itu, minum pada esok hari. Tengok bacaan gula turun. Kenapa jadi begitu? Kerana kesemuanya keluar. Kalau kita bantu-bantu gitu minum tu yang keluar gula saja. Macam kita minum air gula. Kenapa gula kita tak naik? Kalau kita minum begitu. Itu perbezaannya cara menyediakan yang betul. Ingat, sesuatu itu mesti aduknya seperti orang bertawaf. Ya, maksudnya bermula daripada sebelah kanan. Kalau kita seperti jarum jam itu mula pada kiri. Dah tak betul dah. Tak betul dah tentang makrifah ini. Ya, kita buat ni apa yang Allah suka. Nak tunjuk apa yang kita buat ni supaya Allah itu suka kita. Misal kata sebagai contoh, ada 2 pilihan. Kita ambil yang mana? Ambil sebelah kanan. Kita nak bagi orang, bagi belah kanan dahulu. Jangan bagi belah kiri dulu. Ya, itu di antaranya, belah kanan. Masya-Allah. Baik. Jika begitu, dia juga untuk menurunkan kolesterol. Ada orang sebut dia okey-okey saja, cuma dia ada masalah kolesterol saja. Kolesterol ini ambil dia buah tin. Kalau tak mau buah tin, ambil buah zaitun. Dua-dua itu berkembar. Watini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun, kedua-duanya untuk kolesterol. Buah zaitun untuk kolesterol, untuk meningkatkan high density lipoprotein dan menurunkan low density lipoprotein. Begitu juga dengan buah tin. Itu di antaranya. Atau kalau nak mudah, HGH juga boleh. Masya Allah, subhanallah. Sebab apa dia boleh menurunkan kolesterol ini? Kerana dia mengandungi flavonoid. Kita panggil bioflavonoid. Masya Allah, dia sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi, dia mengandungi zat besi yang tinggi. Zat besi yang tinggi. Bila Pak Haji kata zat besi, kita dah tahu dah. Ini untuk orang yang anemia lah. Orang yang kurang anemia. Orang kurang anemia pula. Orang yang kurang darah. Penyakitnya nama anemia. Itu di antaranya, ya, mesti jelas betul-betul. Jadi secara kesimpulannya Pak Haji nak sebutkan, dia bersifat laksatif. Laksatif apa? Pencahar, pelawas. Kalau dia pelawas, berartinya dia juga ada sama seperti ficus, iaitu untuk ubat buasir. Betul, untuk ubat buasir atau orang yang berak berdarah atau yang keluar anasnya itu. Banyak makan buah tin. Tetapi buah tin ini, nanti Pak Haji sebut, kita tak boleh ambil terlalu banyak. Dia kena sederhana saja. Ya, obat macam tu, seperti kita minum air pun kita tak boleh ambil terlalu banyak. Ambil terlalu banyak, dia merosakkan tubuh badan kita. Nanti air tak bisa keluar dalam badan. Kita menceritakan air yang tak bisa keluar dalam badan. Keseimbangan cairan dalam tubuh badan. Apa herba yang kita nak beri? Kita dah belajar ni. Ada yang boleh jawab tak? Apa herba yang kita nak beri kepada orang yang ada ketidakseimbangan cairan dalam tubuh badan? Albumin.
ikan gabus. Betul tak? Betul. Jadi buah tin ni dia pun macam ikan gabus juga. Walaupun dia tak ada albumin, tidak ada albumin, tapi keupayaan dia untuk jaga cairan dalam tubuh. Kalau orang tu kakinya bengkak, ambil buah tin. Hebat kan? Satu diwakili di dalam air, di atas daratan. Dalam air, satu diwakili oleh di bukit, di atas daratan. Buah tin, haruan di dalam air. Itulah di antaranya nak ceritakan bagaimana dia. Masya Allah. Dan juga dia digunakan untuk orang yang ada masalah sakit sendi. Sakit sendi kan asid. Bila dah kita ambil buah tin ni, dia dah lawas, dia hilanglah asid dalam tubuh badan kita. Jadi hilanglah sakit sendi kita tu. Encok. Bahasa ni encok ya. Encok tu sakit ya, sakit sendi sebagainya. Baik. Alhamdulillah. Tetapi yang lebih menarik dalam perbincangan ini, ialah buah tin digunakan untuk sakit jantung, untuk kardiovaskular. Buah-buah ni kebanyakan untuk jantung. Buah tin ni untuk rawatan jantung. Sebab itu Pak Ji nak sebutkan, orang kalau kita nak sihat, kita kena banyak makan buah. Buah tu apa dia? Sumber alami yang tak tersentuh oleh proses. Kecuali lah buah kismis yang diproses dengan sulfur tu, yang jadi golden, tak bagus. Tapi kalau kismis itu daripada sun-dried, bagus. Ini pun macam tu juga, dia tidak diproses. Kita makan macam ni. Tapi tak boleh makan terlalu banyak, tak boleh. Makan sedang-sedang, sederhana saja. Ya, sebab dia ubat. Dia bukan hanya nutrisi. Kalau kata nutrisi saja, okey, tapi dia obat. Obat dia ada bahan-bahan aktif yang tertentu. Jadi kita kena ambilnya, itu adalah antaranya. Kerana apa? Di dalamnya ada fenol. Fenol ini dia adalah antioksidan. Sekaligus ya merawat jantung kita supaya dia jadi semakin kuat, semakin bagus. Pak Ji lihat orang yang buat operation jantung ni masukkan bateri, kita kata bateri lah. So apa dia panggil bateri tu? Masuk, dia jadi makin muda. Orang yang dimasukkan bateri. Sebab apa? Dia kuatkan balik dia punya jantung dia. Bateri kita ni ya, bateri kita. Bateri dia, bateri sel bateri kita nak masuk dalam jantung kita, makan ni. Kita makan. Itu adalah antaranya. Cumanya apa yang Pak Ji nak sebutkan, kalau untuk jantung kita kena cari buah yang agak gelap, buah yang agak sikit kehitaman. Itu adalah antaranya. Ada satu lagi spesies. Sebenarnya buah tin, buah ara ni banyak spesiesnya lah. Ada macam-macam ya. Itu nanti kita bincangkan kemudian. Baik. Terdapat di dalam buah tin ni omega 3 dan omega 6. Jadi kenapa buah tin dimasukkan ke dalam ini? Sebab dia ada omega 3. Dia ada omega 6. Kalau minyak zaitun ada omega 3, omega 6, omega 9. Omega 3 ini untuk otak. Untuk saraf otak. Sebab tu kalau orang stroke, Pak Ji akan suruh dia gunakan pertama HESAP ataupun AGH dengan wave. Kedua ambil ni. Ketiga ambil gamat. Itulah resepi, resep. Kalau kita tak ada gamat dulu, Pak Ji suruh ambil apa? Pegaga. Tapi pegaga dah ada dekat sini. Jadi ingat, resep untuk orang stroke, sinergi untuk orang stroke. Pertama ingat, dia perlu SGH plus dengan wave. Yang kedua, dia perlu kepada makanan otak untuk nak betulkan balik saraf-sarafnya, termasuk omega 3, omega 6 yang ada di dalam buah tin. Dan jangan lupa dia juga ambil daripada gamat. Kalau nak cepat lagi, ikan haruan. Ikan haruan tu ditolong untuk mengambil complete lah ikan haruan, vitamin C. Itu ada, kita katakan art of healing. Roselle itu bagus sekali untuk apa?
untuk orang yang ada masalah tekanan jiwa. Rozelle sangat bagus. Baik, seterusnya. Kemudian seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa dia ini juga adalah untuk kita, seperti mana yang Pak Haji sebut, ialah untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Penyakit kardiovaskular menurunkan tekanan darah tinggi. Ya. Jadi artinya sambil santai-santai makan, minum, kita juga boleh jadi obat. Satu lagi, buah tin ini adalah makanan. Ya, makanan. Bukan makanan apa je nak sebut ni. Makanan untuk orang yang ada penyakit breast cancer. Allahu Akbar. Breast cancer tidak boleh ambil yang manis. Tak boleh makan yang manis. Tapi buah tin boleh. Malah, kalau yang terbaiknya, Pak Haji nak beritahu ada satu hal lagi, iaitu sebab apa? Oleh kerana buah tin ini dia buah yang bermusim. Tapi kita alhamdulillah ada saja jual. Tapi kalau ada di rumah kita. Satu lagi ialah daun buah tin. Masya Allah. Daun buah tin. Buat teh. Seduh saja. Kalau nak buat bentuk jus boleh juga. Antaranya kelebihan daun buah tin ini adalah untuk breast cancer. Dengan kanser usus. Sangat-sangat bagus. Buat teh saja ataupun kita. Jadi oleh sebab itu jangan risau. Suka-sukalah menanam buah tin. Pak Haji ada sikit lah pokok tin depan Yan ni, tapi Pak Haji berazam ni. Selepas ni nak ada kurang lebih dalam 100 pokok. Pak Haji tengok ada anggota HPA Ibu Mawar yang duduk di Negeri Sembilan. Abang Aziz kenal lah ni. Ya, Ibu Mawar ni Masya Allah, dia menanam dengan keluarganya pokok tin. Bagus sekali. Bukan hanya soal tin ni, bukan soal pada buah yang ada musim, daunnya itu. Dan macam mana kalau dia sudah besar, mudah saja kita buat dia punya, kita tutlah, kalau bahasa Malaysia tu dia panggil cakokkan. Indonesia panggil apa? Pak Haji pun tak berapa faham itu dah. Kita potong dengan pisau tu, potong, buang dia punya kulit dia, letakkan tanah dekat situ. Tanah tu semprot dengan POC. Ikat dengan plastik putih supaya nampak akar dia. Nanti keluar akar tu, biarkan lagi. Boleh tak setiap rumah tu ada paling kurang 10 buah tin? Cantik pula tu. Cantik. Dan sekarang ni dia kena jadi hobi. Pasal apa? Ada berjenis-jenis lagi tentang buah tin ini. Kita boleh dapat daripada negara luar lagi. Allahu Akbar. Order saja. Tengoklah internet tu. Order buah tin. Macam-macam. Bukan buah tin, pokok tin. Macam-macam ada. Daripada murah sampailah yang mahal. Tetapi menarik. Cuma ingat, pokok tin ni kita tak boleh pelihara dia di tempat yang terbuka dengan udara macam ni, tak boleh. Dia kena ada rumah dia, kena buat greenhouse dia. Pasal apa? Nanti dia kena karat daun. Itu yang kita tak boleh gunakan. Masya Allah, ya. Baik, daun ini boleh buat untuk sembelit. Memanglah kita tahu dah, sebagai pelawas yang baik. Dan bila kita minum teh daun tin ini, dia jadi hilang selera makan. Hilang selera makan. Bila hilang selera makan, kita makan sikit-sikit. Bila makan sikit-sikit, lama-lama kita kurus. Jadi boleh tak kita katakan ini ubat kurus? Ya, ini ubat kurus yang paling safe, paling selamat. Itu di antaranya. Baik, alhamdulillah. Dan dia juga adalah boleh menurunkan, dan juga dia adalah untuk apa dia? Elakkan daripada macam Pak Haji sebut tadi, kanser lah. Kanser payudara dan kanser usus yang paling pentingnya. Banyak hari ni orang kena kanser usus. Sebab apa? Tak tahulah. Pak Haji pun tak faham. Mungkin makanan kita tu buat dia jadi sembelit. Selalunya kalau Pak Haji jumpa orang tu, Allah, payah banyak besar. Seminggu sekali lah sebagainya. Macam mana nak sihat? Macam mana nak lahirkan fikiran yang jernih, sembelit?
Sembelit tu membuat fikiran kita jadi tak jernih. Hidup tak gembira. Jadi stres. Stres dulu, sembelit atau sembelit dia jadi stres. Dia sembelit dulu, lepas tu baru dia stres. Sebagainya. Jadi kalau orang stres, cuba dia tanya-tanya dia. Dia kata saya buang air besar setiap hari. Tak. Betul, tetapi dia tak habis. Ya, jadi sebab itu dia stres. Makan banyak tapi tak keluar, pergi ke mana ni? Ada jin makan apa? Sebagainya. Dah makan banyak tapi tak keluar-keluar. Kenapa? Dia tak tahu kata ususnya itu, usus kita ni, ya, dia setinggi kita ni 7 kali panjang dia. Kalau kita tingginya 5 kaki, 7 kali 35. Betul. 35. Lagi panjang ususnya itu, lagi makan banyak. Lagi pendek, lagi makan sikit. Itu ada di antaranya. Baik. Jadi yang Pak Haji nak sebutkan di sini ialah teh pula, ya, teh, supaya kita dapat buat teh tu sendiri. Okey. Teh ini juga untuk macam biasa, sama macam buah ya teh, untuk DM. Teh kencing manis. Dibuat daripada apa? Daun buah tin. Teh untuk darah tinggi. Buat daripada apa? Daun buah tin. Masya-Allah. Dan satu lagi Pak Haji nak sebut ialah radang, bronkitis. Dekat paru kita ni dia ada radang bronkitis. Teh daun tin. Allahu akbar. Mana nak dapat ni daun tin banyak-banyak ni? Nak kena pergi cari di Negeri Sembilan lah. Sebagainya kena order dengan Pak Aziz lah nampaknya. Abang Aziz kita ni, masya-Allah. Baik. Jadi tanam sendiri. Mudah dia naik ni. Tambah-tambah musim hujan macam ni, ya Allah. Masya Allah, sebagainya. Baik, itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh guna untuk bronkitis. Subhanallah. Dan yang seterusnya Pak Haji nak sebutkan, dia juga termasuk untuk apa Pak Haji nak sebut, untuk meningkatkan seksual. Betul lah ini. Buatin pun sama, ataupun orang yang ada masalah teh daripada daun tin pun sama. Jadi masya-Allah laku sekali ni. Laku keras orang kata. Pasal apa? Laris lakunya. Pasal apa? Sebab dia punya ini untuk masalah. Ubat yang paling laku kita jual ubat ni, ubat DE, dysfunction ereksi. Laku ni. Apa buktinya? Itu kalau kita jual Viradik tu, marah-marah orang pula. Kenapa habis Viradik sebagainya? Orang kata tak payahlah makan Viradik tu, ambil buah tin saja. Dia tak mau, dia kata. Jadi itulah dia punya sebabnya. Jadi oleh sebab itu maka boleh ganti saja dengan teh daun tin. Kalau ada jual belilah kita ambil. Ya, itu di antaranya. Sebab dia memperbaiki jantung sebenarnya. Kemudian begitu juga dia untuk tulang. Dia ada kalsium yang tinggi. Kalsium di dalam daun tin ini mudah serap. Kalsium kalau ada oksalik asid payah. Tetapi kalsium kalau tak ada oksalik asid dalam tanaman tersebut, dia mudah diserap. Jadi oleh sebab itu kalau kita ambil dia memang menguatkan tulang. Cumanya kita kena ingat, kita tak boleh ambil tinggi. Sebab dia ada gula tinggi juga. Gula ni tinggi. Dalam apa? Dalam daun teh tu sendiri. Dalam daun, orang kata apa, dalam daun tin tu sendiri ada gula tinggi. Jadi sebab itu kita ambil sederhana-sederhana saja. Sehari 2 atau 3 kali cukup lah. Jangan jadi pagi, petang, siang, malam minum satu jak tu. Bukan. Dia kan macam tu. Dia pengobatan herba, dia tidak bersifat, dia berlaku semasa. Itu kena ingat. Pengobatan herba paling minima waktu repairing ialah 3 bulan. Kadang-kadang repairing masih belum berlaku lagi, baru waktu detox. Waktu dia panggil colon cleansing, 3 bulan. Jadi kalau nak ambil khasiat herba ni, kita tak boleh minum hari ni nak sembuh hari ni. Tidak boleh begitu. Dia mesti tunggu selama 3 bulan. Barulah kita nampak hasil daripada amalan-amalan kita. Jadi alhamdulillah buah tin ini kita masukkan dekat sini. Baik. Pak Haji nak cerita sikit. Bila buah tin disinergikan,
dengan herba ni, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kalau kita bagi kepada anak-anak? Kita bincang pasal anak-anak dulu. Ini untuk anak-anak kan? Tak, untuk dewasa juga, tapi kita bincang untuk anak. Yang pertama, kesian tak kalau tengok anak-anak tu hilang percaya diri? Kesian, duduk di belakang dalam kelas, dia takut untuk bagi pendapat, dia duduk dalam keadaan tengok pada jauh, dia tak berani untuk pergi ke hadapan. Sebab apa ni? Apakah kerana sifatnya? Tidak, ini kerana ada masalah di dalam otaknya. Makanan otak tu tak cukup. Kita tak boleh suruh anak kita, kadang-kadang anak kita menggigil di depan kita, kita marah, dia tulis macam, bagi tahu kenapa anak tu gigil tu, kenapa, lagi dia diam. Dia tak berani untuk nak mempertahankan diri dia. Sungguh pun dia benar. Yang ada hanyalah tangisan saja. Sebab apa? Sebab itu adalah kerana dia tak ada percaya diri, dia takut. Jadi macam mana nak memulangkan kembali jati diri di dalam anak kita? Kalau tak ada jati diri ni, dia belajar takut. Dia nak cuba jadi takut. Dia nak bergaul dengan teman-teman jadi takut. Dia nak pergi sekolah jadi takut. Kalau kesemuanya itu ada, macam mana nak pintar? Jati diri yang ada dalam diri anak tu. Poin yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, kenapa kita perlu ambil buah tin dalam bentuk ini. Sebab dia ada omega 3, cerdik dah. Omega 6 gabungan dengan omega 3. Yang kedua, anak-anak ni dia sembelit. Anak-anak sembelit, dia tak mau bagi tahu pada kita. Dia sembelit. Dia tak cerita anak-anak kita. Kot dah sampai dia tak susah sangat pun baru dia nak cerita. Bukan semua anak-anak yang boleh bercerita. Mereka duduk di dalam dunia mereka sendiri. Kalau ibu bapa itu tidak berikan kepada mereka radio IQ, berartinya kita membiarkan mereka duduk di dalam keadaan diri mereka yang terpuruk, gelap dan pengap. Itu dia bahasa dia. Jadi tidakkah ini satu kerugian? Takkah ini jadi satu kerugian pada kita? Nak lahir seorang anak bukan mudah. Kemudian pula nak besarkan bukan mudah. Berapa ramai anak-anak yang mati di dalam kandungan ibu. Berapa ramai anak-anak yang meninggal ketika dilahirkan. Berapa ramai anak-anak itu dilahirkan dengan kecacatan. Kita dapat anak yang sempurna. Cuma perlu kita bagi makanan saja untuk menyempurnakan kekuatan ingatan dia. Mudah-mudahan kita mesti ingat bahawa anak-anak yang cerdik ini akan jadi anak-anak yang soleh. Soleh tu ada hubungan dengan kecerdikan. Kalau anak-anak itu nakal, kebanyakannya ialah mereka tidak cerdik. Dan maaflah, mereka gagal di sekolah, mereka keluar berkawan dengan teman-teman yang sama mereka. Mereka mengambil dada, mengambil narkoba. Kita tidak boleh kontrol dah. Bila sudah, orang kata, sudah jadi buluh bambu, kita tak boleh lentur lagi. Kalau nak lentur anak, lentur sewaktu rebungnya. Rebung boleh kita gitu-gitu lagi. Tapi kalau dah sudah jadi buluh, dah besar, kita sudah tak boleh. Tak boleh. Kita hanya melihat dengan tangisan. Tangisan anak itu. Sebab apa? Kita menangis kepadanya kerana kita sayang kepadanya. Tetapi masa sudah terlewat. Bila kita sayang, dia sudah tidak ada lagi hatinya untuk kita. Jadi oleh sebab itu, belilah radio IQ ni. InsyaAllah beri. Kalau untuk orang dewasa, sebagaimana pula sayang kita kepada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita, kita nak suruh dia makan herba-herba, bolehlah dia makan. Tapi kalau sudah usianya 80 tahun, 90 tahun, beri dalam bentuk minuman macam ni. Tetapi kita kena ingat, kalau anak-anak itu diberi makan minum coklat, kakao, bahasa Indonesia ni kakao, coklat, dia jadi sembelit. Kakao itu sembelit, coklat itu sembelit.
Dan yang kedua, kalau anak tu dibagi setiap pagi rutin ambil kakao, coklat ini, dia akan hilang selera makan. Dia tak mau makan. Dia sudah tak mau makan nasi, dia sudah tak mau makan nutrisi yang lain. Lagilah rugi. Jadi tak boleh ambil kakao tu saja. Ya, jadi dia kena ambil daripada kakao, coklat yang dimasukkan dengan mix dia untuk jadi minuman begini. Jadi bila kita mixkan macam ni, dia lawas. Ingat, Pak Ji lupa tadi nak sebut. Kalau kita ambil buah atau kita ambil jus ataupun kita ambil teh daripada buah tin ini, mesti ambil waktu ketika perut kosong. Undang-undang dia kena ambil ketika perut kosong. Sebab penyerapannya akan berlaku pada ketika itu. Itu yang Pak Ji nak sebutkan. Baik. Jadi bila kita ambil buah tin yang Pak Ji sebut tadi anti-cancer, tetapi yang Pak Ji sebut tadi ada dua. Cancer, breast cancer, dan juga ambil untuk kanser usus. Betul, ada dua. Tetapi sebenarnya untuk fibroid, untuk cyst, untuk kista, ambil itu. Sebab apa? Bila kita ambil dia ni, dengan otomatis dia akan mengecil. Jadi kalau kita mau makan ubat lain, silakan makan. Tetapi kalau kita tak makan ubat lain, ya alhamdulillah, ini pun sudah cukup. Dia menjadi semakin kecil. Lihat dah apa yang ada dalam biji ni. Tengok. Ada biji-biji kecil-kecil kan? Inilah yang menghidupkan microflora. Bila cerita pasal microflora, ceritalah tentang Vitagen, Yakult. Kenapa Pak Haji tak setuju dan Pak Haji tak makan, tak minum Yakult, Vitagen? Betul, dia dibuat daripada najis manusia. Walaupun najis anak-anak kecil, bawah umur lah, kita kata umur bawah setahun, kita katakan boleh ambil, bawah 2 tahun. Tapi boleh tak ada sesuatu lain yang boleh menghidupkan microflora kita di dalam tubuh badan kita, tak ambil daripada sumber najis? Ada buah tin. Kenapa harus pilih jalan lain? Kenapa tak kembali kepada pengobatan sunnah? Nabi SAW juga ada hadis mencerita tentang buah tin. Nabi suruh bagi buah tin untuk orang penyakit wasir, ambayan, sebagainya, antaranya. Dan bila sebut buah, dia sudah boleh dijadikan sebagai cuka. Fig ini ialah buah tin. Buah tin dikenali sebagai fig. Ya, dan kita boleh buat dia cuka buah tin. Masya Allah, subhanallah. Jangan guna cuka sintetik. Jangan guna cuka sintetik dekat rumah tu, bahaya. Dia boleh menyebabkan sakit asma. Ini hilang asma. Kalau nak cerita ini pula panjang dah, tapi dah cukup 1 jam. Tapi insya-Allah kita akan jumpa lagi. Jangan jemu untuk belajar, jangan jemu untuk berkongsi-kongsi ilmu ni dengan orang. Soalannya, bukan soalan, jawapannya, jangan pernah kita memaksa orang menerima apa yang kita sampaikan. Kita hanya kerja menyampaikan saja. Ya, apabila suatu hari kalau sudah ada orang kata apa, sudah ada terbuka hatinya, dia akan menerima. Bila dia terima, dia sudah mula mengkaji tentang herba. Banyak di tempat Pak Haji ni doktor-doktor yang sudah meninggalkan kimia langsung. Ramai mereka bergerak di dalam herba. Sebab apa? Mereka lihat sendiri, mereka doktor spesialis. Mereka berikan ubat-ubat kimia pada ibu ayah mereka, semakin menambah kemudaratan. Daripada berinya 2-3 kapsul kepada 1 kantong kapsul. Makan 1 kantong kapsul ini. Hidup tak pernah senang, tak pernah gembira, membuatkan mereka mengkaji. Tiba-tiba hati mereka terbuka, hidayah pun mendarat di hati mereka. Mereka lihat herba sebagai satu pilihan. Mereka fight dan mereka jadi doktor yang membawa aliran pengobatan herba.
Berapa ramai yang begitu. Masya Allah. Begitu kita lihat juga di negara-negara luar. Begitu juga di Indonesia, berapa ramai doktor-doktor yang kembali kepada herba, seperti mana yang kita tahu Dr. Zaidul Akbar dan doktor-doktor yang lain kembali pada herba. Kalau orang itu mula melirik kepada herba, melirik pada pemakanan, Masya Allah, menjadi ahli herba itu sama seperti menjadi ahli nutrisi, ahli pemakanan, food tech, teknologi makanan. Tapi jangan sampai makanan itu terproses dengan yang merosakkan kesihatan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.